dunia wa din salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati Tuan Habib, yang dimuliakan dia dihormati Ustaz Fadil Ustaz Rosli dan seterusnya, sahabat-sahabat, anak-anak dan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, pada pagi yang mulia ini kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, kesihatan, kelapangan dan segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah ya pada pagi yang mulia ini kita berada di satu tempat yang begitu menarik, ya begitu indah, begitu tenang, iaitu suatu tempat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang melalui kehidupan di dunia ini, dan sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Baik, tazkirah ringkas yang diminta oleh Cik Habibnya pada pagi ini, sebab sayanya dah maklumkan pada beliau, percutian ni percutian yang paling santai. Salah satu rehlah atau percutian atau perjalanan yang paling santai ni dia tak ada tazkirah. Kerana tazkirah ni dia agak berat. Tapi tazkirah ringkas, tazkirah santai. Sebab kita dah nak apa ni? Nak memancing lagi ni. Sebab semalam miss malam. Tak dapat nasi. tak sempat semalam. Walau bagaimanapun, tajuk ringkas lah, tajuk ringkas mensyukuri nikmat Allah. Yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Syukran, Arab sebut syukran ataupun syukur. Bahasa syukurnya atau kalimah untuk menggambarkan kita syukur kepada Allah ialah alhamdulillah. Kadang-kadang Arab ni kita sebut bila mana dia memberi sesuatu kepada kita ataupun dia membuat sesuatu pada kita yang kita rasa ada nilai yang dia lakukan itu atau pemberian itu, maka kita kata syukran. Arab cakap syukran. Tapi Arab ni yang faham, bila mana dia faham erti syukur itu, maka dia kata asyukru lillah. Syukur itu kepada Allah. Baik, jadi salah satu daripada perkara yang kita kena faham dalam hidup kita, ini sama-sama ni anak-anak semua ni, walaupun kita masih muda, jangan kita terlepas dalam kita memahami sesuatu. Faham sekadar mana apa yang kita ada. Sebagaimana kita ayah-ayah ni, kita faham lebih banyak lah daripada anak-anak ni. Tapi walau bagaimanapun, salah satu daripada perkara yang paling besar yang kita kena rasa syukur kepada Allah, atau dalam bahasa Malaysianya rasa berterima kasih kepada Allah. Ya, kalau seorang sahabat kita, seorang kawan kita atau sesiapa sahaja melakukan benda baik pada kita, kita ucap terima kasih. Padahal kadang-kadang apa yang dia beri itu tidaklah sangat kita memerlukan. Tapi kadang-kadang kita memerlukan, tapi kita ucap juga terima kasih. Ya, kita minta dia hulurkan sesuatu, minta pancing apa? Kita pancing sekejap. Ya, terima kasih. Baik, walau bagaimanapun, benda yang kecil itu pun kita terima kasih. Bagaimanakah dengan Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada kita yang paling besar? Ya, paling besar. Apakah benda yang paling besar? Ni dia santai-santai ni kita tanyalah. Wali, apakah benda yang paling besar yang Allah bagi pada kita, yang kita kena terima kasih sangat-sangat? Udara. Voice. Ya? Apa? Akal. Cik. Apa benda paling besar yang Allah bagi pada kita, yang kita kena terima kasih? Amin. Jawablah apa-apa pun. Dia setakat kita tahu. Naik pun. Apa? Nikmat Islam. Pemuda handsome. Korea. Melihat. Itu jawapan daripada anak kita lah. Semua tu benda besar. Benda besar. Wali jawab udara. Kita ni hidup, walaupun kita dapat makan,
Kita hidup walaupun kita dapat minum, kita tak akan hidup juga tanpa udara. Betul ya? Ataupun kita sebut oksigen. Itu bahasa yang biasa kita guna. Tanpa oksigen, tak ke mana kita. Makan kenyang sekalipun, tidur lena sekalipun, minum banyak mana sekalipun, kita tak akan mampu hidup tanpa udara. Besar benda tu. Wes jawab akal. Akal ni adalah satu benda yang besar. Tanpa akal bukan manusia kita. Ya. Jasad, alhamdulillah. Tapi binatang pun dia ada jasad. Dia ada tubuh dia. Apa lagi yang ada pada kita? Tapi tanpa akal, iaitu yang dikatakan apa beza kita dengan haiwan? Beza kita dengan haiwan ialah akal. Patut jawab Islam. Yang hidup ni kalau kita tak ada Islam, walaupun kita ada akal, kita bijak, genius. Siapa antara orang yang genius? Adi Putra. Adi Putra, genius. Allah bagi pada dia genius. Yang buat telefon siapa? Apple. Ni Apple. Steve Jobs. Steve. Bill Gates dia buat komputer. Dia Microsoft. Betul ni. Betul. Ni orang bijak atas muka dunia ni, tapi tak Islam. Maka tak ada nilai. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam tu nikmat dia besar. Dia jaka handsome kita jawab. Apa tadi? Melihat. Melihat ni satu nikmat yang besar. Tanpa orang mampu melihat, dia tidak mampu melihat alam ni, maka dia payah sikit kadang-kadang untuk menilai kehidupan ni, iaitu apa alam yang ada ni, yang kita lihat ni, ada pencipta besar. Dia kadang-kadang orang buta dalam melihat pencipta. Betul ya? Baik. Itu semua tu betul. Ni dia tak jadi santai lagi ya. Santai lagi lah. Sebab dia dua hala. Yang tak santainya penceramah serius. Itu besar santai. Besar tak? Baik. Nikmat yang paling besar, yang paling utama ialah nikmat ada. Itu yang paling besar. Kenapa kita boleh menghirup udara? Sebab kita ada. Kenapa kita ada akal? Sebab kita ada. Kenapa kita sekarang Islam? Sebab kita ada. Kenapa kita boleh melihat? Sebab kita ada. Itu yang jarang orang terfikir. Nikmat yang paling utama, yang paling besar ialah adanya kita sekarang. Ini nikmat yang paling besar. Cuma soalan susulannya ialah dari mana kita ada? Dan dari mana kita ni ada? Adakah kita ada dengan sendiri? Ataupun kita ada sebab adanya ibu dan bapa kita? Tapi bagaimana ibu dan bapa kita ada? Okey, kita bercakaplah atuk kita ada. Bagaimana kalau atuk kita ada? Moyang kita ada. Maka tak ada kesudahan. Kemudian akhir sekali pergi kepada Nabi Adam. Sebab Nabi Adam ada. Dialah bapa kepada manusia. Akhir sekali kita tanya, siapa yang adakan Nabi Adam? Adakah dia ada sendiri? Maka jawapan akhir sekali supaya kita dapat daripada nikmat yang kita ada. Sebab tu kadang-kadang kita tanya soalan ringkas. Hari ini kita ada apa hari ini? Kita ada isteri. Kita ada anak. Kita ada ayah. Kita ada ibu. Kita ada adik-beradik. Kita ada sahabat-sahabat kita pada pagi ini. Kita ada di tempat ini. Bahkan bot ni ada. Bahkan ikan-ikan insya-Allah ada. Lepas ni kita bawa naik. Insya-Allah. Amin. Kita ada semua yang ada ni sebab apa? Kita ada isteri, ada anak ni. Tajuk ni berat sikit. Okeylah ya. Faham tak? Kenapa kita ada ayah? Sebab Allah cipta kita dan Allah adakan kita. Kenapa kita ada apa yang ada sekarang ni dengan hartanya, dengan anak-anaknya, dengan sahabatnya? Sebab kita tu ada. Cuma nak bagi tahu pada anak-anak semua ni lah, khususnya bila mana Allah Ta'ala mencipta kita, maka kita ada. Jangan sia-siakan diri kita. Kerana ada ni suatu benda yang besar. Hari ni kita bincang nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita sudah ada. Kalau kita tak ada, tak boleh bincang syurga dan neraka. Awal-awal lagi tak ada, nak buat bincang macam mana? Contoh kita bincang adik kita yang belum ada. Atau kita bincang anak kita yang belum ada. Untuk bincang dengan isteri satu malam tak tidur. Kita nak beli apa kat anak kita? Anak kita mana bang? Anak kita yang akan lahir ni. Biar dia lahir dulu, belilah apa yang ada. Kalau yalah, tapi kalau dah mengandung tu insya-Allah ada lah. Ni tak ada apa-apa lagi. Yang pelik lagi bincang pasal anak, dia pun tak kahwin lagi. Isteri pun tak ada. Jadi adanya itu, dia telah bermulanya kehidupan. Okeylah. Clear?
Adanya diri kita tu satu nikmat yang besar, maka kita kena hargai, kita kena syukuri. Syukur, ya Allah, Kau cipta aku, ya Allah, maka aku ni ada, ya Allah. Dengan adanya aku ni, ya Allah, maka hari ni aku berada di sini, ya Allah. Maka terima kasih, ya Allah, Kau walaupun susah payah subhanallah. Allah lah yang tahu nak sampai ke sini. Daripada KL, daripada Shah Alam, daripada mana-mana rasa dah mudah dah. Langsung tu sampai ke sini pula. Padahal dah sampai tempat dia dah. Sampai tempat dia. 30 minit lagi daripada Kuala Berang tu. 30 minit lagi sikit lagi. Tambah 3 jam. Tambah 3 jam, subhanallah. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kita ada, tempat ni ada, maka Allah sampaikan juga kepada kita. Cuma akhir sekali, ringkas insya-Allah. Akhir sekali, di antara benda yang kita kena faham juga, bila mana kita ada, Allah nak 2 benda daripada kita. Kalau kita cakap satu pun tak apa juga. Allah letak diri kita satu nilai supaya hidup kita, keberadaan yang ada nilai, bukan keadaan yang sia-sia. Hatta binatang yang Allah cipta tu pun tidak sia-sia. Kalau binatang yang Allah cipta tidak sia-sia, ada matlamat, ada tujuan, bagaimana Allah cipta kita, maka Allah letak kita 2 perkara. Pertama, Allah letak makna pada diri kita. Diri kita ni ada satu makna, agar hidup ini dengan makna, bukan dengan rupa. Tak ada maknanya rupa yang handsome. Tak ada maknanya harta yang banyak. Tak ada maknanya ilmu yang tinggi. Tak ada maknanya pangkat yang besar, kalau tidak ada nilai. Maka Allah letak nilai pada diri kita ialah abdul, dalam bahasa Arab, hamba. Maka sesiapa yang hidup pada makna seorang hamba, maka hidup ni ada nilai di sisi Allah. Maksud saya begini, Allah Ta'ala ni, Dia benarkan kita nak jadi apa. Kita nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi cikgu, nak jadi lawyer, nak jadi nelayan, nak jadi apa? Kita nak jadi apa? Cuba bagi tahu. Dulu cikgu tanya nak jadi apa? Polis. Ingat zaman dulu, sebab nak tangkap pencuri. Main polis. Nak jadi apa dulu? Businessman. Nak jadi apa dulu? Nak jadi ahli sukan. Tapi boleh. Siapa nak jadi ahli sukan? Dah berapa ramai orang dia nak jadi ahli sukan, dia jadi ahli sukan. Berapa ramai nak jadi lawyer, dia jadi lawyer. Berapa ramai nak jadi apa? Nak jadi polis, dia boleh jadi polis. Allah benarkan kita nak jadi apa, tapi Allah nak kita jadi satu. Kita nak jadi apa, boleh. Tapi Allah nak kita jadi satu aja, jadi hamba kepada Allah. Kenapa nak jadi hamba pada Allah ni? Kerana sebenarnya, kalau kita faham, tapi tak apalah, kita kuliah akan datanglah insya-Allah. Kalau kita betul-betul faham, kita akan bahagia bila mana kita jadi hamba. Dan kita tak akan berapa bahagia kalau kita jadi sesuatu selain daripada itu. Cuba tanya yang jadi PM, bahagia tak? Masa tak lena tidur, kejap-kejap kawan tu nak apa? Nak tarik. Kejap-kejap 113. Kejap-kejap. Tak adalah, tu saya baru contoh lah. Jadi PM tak bahagia. Duduk kejap-kejap. Kursi duduk macam ni, kursi. Baik kita duduk atas houseboat. Bahagia. Tak adalah. Ada orang jadi, cuba jadi jutawan, betul jadi. Tak bahagia. Cuba tanya Ali Syukri tu. Bahagia tak agak-agak? Dia ada saingan dia. Nama apa seorang lagi tu? Wida saingan dia. Siapa kaya? Siapa masyhur? Kolam siapa lebih besar? Ikan siapa lebih mahal? Lama. Kucing siapa paling mahal? Dia ni duk risau. Siapa ni nak potong dia ni, siapa nak potong dia? Tak adalah, maknanya betul lah. Okeylah. Jangan. Tambah-tambah YB, subhanallah, akhir-akhir ni nak kena lompat aja. Masih tak bahagia. Tak adalah, itulah maknanya kita hidup sebagai hamba ni, sebagai hamba kepada Allah. Apa makna hamba? Hamba ni ialah tidak memiliki apa-apa kecuali dia milik Allah. Ini bahagia sebenarnya, tapi kita tak berapa faham lah. Kalau Allah bagi kita faham, kita akan rasa tenang. Kaya tak ada masalah. Bukan masalah pada kaya. Masalah dia kaya, dia jadi hamba Allah. Tu dia. Macam contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya, subhanallah. Dia punya lantai dia pure. Dia punya mutiara. Bukan mutiara biasa. Mutiara kita nak kata apa? Pure yang asli sungguh-sungguh. Sebab tu Ratu Balqis pergi berjalan tu, dia angkat kain. Angkat kain. Dia ingat kain. Padahal lantai tu lantai daripada mutiara. Durrah dalam bahasa Arab. Durrah. Dia mutiara. Nabi Daud kaya, ayah pada Nabi Sulaiman. Sahabat Nabi kaya, ada setengah sahabat Nabi kaya. Baik, apa masalah pada kaya? Tak ada masalah pada kaya. Bukan masalah pada kaya sebenarnya.
Jangan pula kata sebab dia kaya lah dia. Tapi kalau dia kaya, dia jadi hamba Allah. Apa lagi kita nak sebut? Masyhur. Siapa yang paling masyhur di dunia? Nabi Sulaiman masyhur. Nabi Adam masyhur. Sampai sekarang orang sebut nama dia. Nabi-Nabi ni. Rabi'atul Adawiyah masyhur. Siapa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri masyhur. Maknanya orang-orang masyhur. Siapa lagi yang masyhur? Yang pelakon-pelakon. Tapi ada orang ni masyhur tapi tak bahagia. Tak berapa ramai artis-artis yang bunuh diri. Siapa artis-artis apa dia bunuh diri? Tak pernah tahu. Kita tak ambil kisah. Kena tahu. Kena tahu dunia ni, kena tahu. Maknanya bukan masalah masyhur, bukan masalah kaya, bukan masalah pangkat tinggi, masalahnya dia jadi hamba kepada Allah atau tidak. Maka dia akan bahagia. Tapi kalau seseorang itu tidak masyhur, tidak ada harta, tidak ada pangkat, tapi dia bahagia. Kenapa dia jadi hamba Allah? Contohnya Uwais Qarni. Bukan Uwais ni lah. Uwais, ada satu lagi. Dia terkenal di langit. Okeylah, tak apalah, ringkas ni dah jadi panjang lagi kita ni. Jadi panjang. Tapi dia santai-santai sama. Akhir sekali Allah letak kita tujuan. Bila mana Allah letak kita satu makna, dan maka diri kita ada nilai di sisi Allah. Kerana nilai itu Allah yang meletak nilai. Orang yang ada nilai, syurga tempat dia. Orang yang tak ada nilai, neraka tempat dia. Itu saja yang kita nak bincang mudah-mudah. Kita ni nak ke mana sebenarnya? Nak bertemu Allah. Nak buat apa bertemu Allah? Nak suruh Allah letak kita dalam syurga. Tadi kita mandi, air apa tu nama dia tu? Yang kita mandi ni air apa ni? Air tasik. Air tasik tu daripada apa? Susu, kopi, air sungai. Kita masuk syurga ni, kita boleh mandi air susu. Air sungai susu. Pernah mandi dengan air sungai susu? Mandi dan menyelam, kemudian minum lagi susu. Air sungai madu. Kan dalam Quran tu ada baca kan? Baca tak? Oh, tak pernah baca. Air sungai madu. Pernah bayang tak? Air sungai madu, subhanallah. La haula wala. Dan yang paling kita rasa pelik lagi, sungai Arak. Cuba baca Quran. Allah sebut. Bertakwa Allah nak bagi kita, sebab itulah atas muka dunia ni tahan sekejap. Rasa nak minum, tahan sekejap. Kalau minum pun mabuk juga. Langgar orang. Buat apa minum? Tahan, Allah bagi satu air sungai. Tapi yang kita sungai ni pun ada. Sungai ni pun ada. Tapi kalau kita pergi balik akhirat, Allah letak dalam syurga. Tak payah mandilah air sungai yang kalau macam ni. Sebab kita dah mandi lah. Sebab kita terjun dalam air sungai madu. Kan? Nak bermadu tak berani. Mandilah dengan air sungai tu. Tak adalah tu ringkas sikit sebab tak ada orang kan. Maka itulah. Maka akhir sekali Allah letak kita tujuan. Hidup ni biar ada tujuan. Tujuan kita ialah kembali bertemu dengan Allah, Allah redha. Itu tujuan kita. Tak ada masalah kita nak sembang, tak ada masalah kita nak main game ke apa. Ada lain ke? Tak ada. Nampak ada sikit-sikit. Main game main lah setakat mana ada masa. Tapi ada masa lain. Sebab kita bukan dicipta untuk tujuan main game. Betul tak? Ke Allah cipta kita tujuan dia main game. Kalau tujuan dia main game, tak payah makan lah. Main game je. Tak payah tidur lah. Main game. Sebab itu tujuan. Tapi boleh? Boleh. Tapi biar kita fikir ada tujuan lain yang lebih besar. Kira setakat tu dahululah insyaAllah ya. Nampak mengantuk aja tu. Mengantuk. Allah. Semalam dapat ikan semalam? Tak dapat. Saya tak dapat lesen Ustaz. Tak dapat. Memang. Kalau akhir-akhir tak dapat juga lesen, nanti kita bagi doa lah. Dia tak boleh bagi awal-awal doa ni. Bagi awal-awal doa. Saya pernah pergi satu tempat, tapi doa ni dapat daripada Datuk Dr. Haruddin almarhum ni. Satu kali nak berhenti sini kan nak terus cerita. Betul. Dia masuk line dia. Alhamdulillah. Tapi ini betul ni. Ya, anda pernah belajar dengan almarhum Datuk Dr. Haruddin selama setahun lah. Belajarnya rawatan Islam. Tapi masa belajar tu, sambil-sambil tu dia selangi lah. Sebab dia nak bagi doa. Sebab almarhum Datuk Dr. Haruddin ni, setiap kali nak bagi doa, dia akan bagi tahu guru dia. Ni doa dia ni, ni guru dia. Caranya macam mana guru dia ni dengan doa ni, pengalaman guru dia. Salah satunya, saya tak ingat nama guru tu. Salah satunya dia ada seorang guru. Guru ni
Dia salah satunya dia suka masuk dalam hutan, duduk dalam gua, beribadah. Dia berzikir dan sebagainya. Kemudian satu tempoh masa, kalau kita bahasa mudah dia panggil khalwah ataupun suluk. Wallahu a'lam. Jadi satu hari guru dia cerita pada dia sebelum bagi doa ni, ni doa ni, doa memancing. Tapi doa ni manfaat dia banyak lah, tapi salah satunya untuk memancing. Akhir sekali dia kata guru dia ni rasa nak makan ikan haruan. Duduk dalam gua ni, dia tengah beribadah pada Allah, rasa nak makan ikan haruan. Ikan haruan mana ada dalam gua? Kalau dia duduk berzikir, duduk beribadah tepi sawah, tu munasabah lah, tepi sungai, munasabah lah, tepi tasik, munasabah lah ikan. Ni dalam gua tak ada air. Ni almarhum cerita sendiri. Kemudian dia pun doa lah, bacalah doa ni. Doa ni. Doa kita bagi akhir, tengok dulu kalau tak dapat baru kita bagi. Akhir doa ni. Tapi boleh agak sikit-sikit lagi kita bagi. Lepas sarapan insya-Allah. Baik. Akhir sekali keluar ikan haruan. Wallahu alam daripada mana keluar, bergerak depan dia. Bila mana bergerak depan dia, tuan guru dia ni kata, nak buat macam mana ni? Dia rasa nak makan ikan haruan bakar. Jadi dah lah ikan haruan dah keluar dah rasa tadi. Ikan haruan bakar nak kena ada api. Maka batu daripada gua tu yang kat atas dipanggil ada nama batu kan yang menurun tu kan. Nama apa dah? Stalactite dengan stalagmite itu lah. Itu saya tak tahu. Tapi ingat begitu dulu. Dia akan jatuh ke bawah, dia kena batu kat bawah tu merencit. Kemudian ada daun kering. Daun kering. Yang daun kering tu pula dia dah melonggok dah situ. Akhir sekali ikan haruan tu masuk dalam daun tu, jatuh batu tu. Kemudian terbakar daun kering tu. Terbakar tu takdir Allahnya masak. Tu almarhum Datuk Dr. Harun ni. Ni dah pernah dengar sendiri ni. Tu cerita dia, maknanya betapa mustajabnya doa itu. Mustajabnya doa tu sehingga kan sampai ke tahap tu. Tapi tu taraf dia lah. Kan? Taraf guru dia tu. Kita dengan Ustaz Arundi pun dah langit bumi dah tak boleh nak pergi dah. Tapi guru dia lagi lah. Tapi berkat amalan itu yang boleh kita baca. Cuma salah satunya bagi terus dah lambat sangat ni. Bagi ilmu ni. Sebelum ni nak bagi akhir. Kemudian nak bagi lepas sarapan. Nanti kita nak target kan 80 kilo baru. InsyaAllah. Tapi 80 kilo bau kalau yang bawa tu tak ada tu. Yang setakat kita duk tengok tu. Dia kena Bangla tu punya tu. Tapi ada orang lah, dia sejarah dia tarik ikan bukan dengan Bangla tu. Ni. 10 kilo ikan apa ni? Ikan kerabu. Orang tu yang sedang ceramah tu lah. Tak boleh naik. Tak boleh naik. 10 kilo. Tapi bukan yang ni lah. Kalau yang ni rasa tak naik ni. Tak boleh naik. Jadi kalau kita nak sesuatu, kita biar kecil-kecil dulu. Bawah 10 kilo ya. Doa tu doa yang kita baca pada solat duha. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu. Tapi biasanya amalan ni yang saya duk terima dengan almarhum Tok Guru ni, Fatihah dulu sekali. Ni mesti baca. Apa-apa doa yang mustajab. Ataupun kita nak minta apa, tapi dia mustajab, pertama sekali hadiah Fatihah pada Rasulullah. Kemudian selawat 3 kali. Lebih lagi baiklah. Selawat apa-apa saja. Fatihah niat pada Rasulullah. Kemudian baca 3 kali selawat. Apa-apa saja selawat, barulah baca doa tadi. Doa tadi, Allahumma in kana rizki fis sama', ya Allah seandainya rezeki aku berada di langit, fa anzilhu, kau turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, seandainya rezeki terada dalam bumi, banyak rezeki dalam bumi ni. Ya emas ke, biji timah ke apa, itu rezeki dalam bumi. Engkau angkatkanlah ya Allah. Wa in kana fil bahri, itu kalau kita di laut, engkau bawa naik. Rezeki yang di laut tu tadi lah, salah satunya ikan. Kalau sungai ni, wa in kana fil nahri. Nahri itu sungai. Bahri laut, tukar pada nahri sungai. Sampai akhir lah. Nak Google tak boleh sini ya. Itu doa dia. Tapi yang saya terima di Yaman, masa di Hadramaut Yaman, dia tambah sikit di atas, Allahumma in kana rizki wa ahbabi, ya Allah seandainya rezeki aku
dan rezeki orang-orang yang aku sayang. Wal muslimin, dan rezeki seluruh orang Islam. Maknanya salah satu pada rahsia rezeki kita ni cepat dapat dan banyak rezeki kita. Kita jangan lupa baca untuk diri kita. Jangan lupa juga kita baca untuk orang-orang yang kita sayang. Rezeki mak kita, rezeki adik-beradik kita, rezeki abang kita, rezeki adik kita, rezeki kakak kita, rezeki mak saudara kita. Kita doa semua. Ini salah satu rahsia Allah murahkan rezeki kita dan rezeki kita jadi banyak. Ya. Dan bukan setakat rezeki orang kita sayang, wal muslimin, rezeki orang Islam ya Allah. Barulah kita baca doa tadi. Ya, kita niat pun tak apa, ya Allah, kalau ada di langit dia turunkan, kalau ada di bumi Engkau keluarkan, kalau ada di dalam sungai ni ya Allah. Yang ni boleh sebut ikan. Dalam niat, dalam hati kita, kita nak ikan apa. Saya pernah baca doa ni pengalaman saya masa tu pergi dengan seorang haji di Pulau Sembilan, belah Perak lah. Tapi pergi tu tak jauh. Yang kita pergi bawah ni jauh kan, jauh dia bawa kita berapa jam, 3 jam, 4 jam. Yang ni sekejap. Nak kata bau ni laut dalam, ni tak laut dalam. Saya pun tanya haji tu, haji, ikan merah ada sini? Ikan merah. Kita bau ni ikan merah pun ada, memang dia laut dalam, dah tempat dia. Haji tu cakap, saya dah 3-4 kali Ustaz datang sini. Area yang dia pergi tu lah, tak ada Ustaz, ikan ni laut dalam dia kata. Saya pun cuba baca doa tadi. Baca doa tadi, ni pengalaman sendiri dah. Naik ikan merah. Tapi oleh kerana kita baca bukan untuk diri kita, untuk orang lain, sekejap orang lain pun angkat ikan merah. Semua jadi pelik. tak pernah ada. Tu doa tadilah, berkat. Berkat tu bukan berkat kita, berkat guru-guru kita. Yang kita ambil ilmu. Sebab tu ilmu ni nak kena ada guru. Kalau ilmu tak ada guru, itu bukan ilmu, itu maklumat. Walau sehebat mana ilmu tu, dia panggil maklumat. Sebab Allah pun bawa ilmu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu pun ambil ilmu daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tidak kata langsung. Lepas tu kadang-kadang kita tanya, kenapa Nabi tak langsung dengan Allah? Sebab Nabi kan kekasih Allah. Macam kita ada kekasih, takkan kita nak guna orang tengah? Tak? Ni, si A ni kekasih kita. Kita guna B. Itu. Siapa itu? Itu kekasih saya tu. Alah, kan tak langsung terus. Kan kekasih. Kenapa guna orang tengah? Tapi Allah guna malaikat Jibril. Nak bagi tahu pada kita bahawa ilmu ni ada waktunya nak kena ada guru. Ada waktunya langsung dengan Allah. Yang aulia-aulia, wali-wali Allah tu, dia panggil ilmu laduni tu langsung dengan Allah. Tapi pertamanya nak kena ada guru. Berkatnya bukan daripada guru tu juga, daripada Allah yang membawa keberkatan kepada Nabi Muhammad. Yang di situlah asal. Dah panjang juga ya, jadi tapi okeylah, santai dah. Santai, tak berat sangat ya. Temenur macam tu. Jadi setakat tu dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sama-sama. Kita izin yang mau mancing tadi. Okey. Allah. Saya memang tadi kena punya kan kita depan. Hebat. Ada pendengar. Meletup betul. Tahulah saya memang